Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Malam ni kita akan mengulas banyak perkara, terutamanya berhubung keputusan. Kita tak akan ulas pasal keputusan, tetapi kita akan ulas implikasi terhadap keputusan hari semalam, kes yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan insya-Allah sahabat-sahabat yang hadir pada malam ni sudah pun bersiap sedia dengan soalan-soalan yang panas. Bagi mereka-mereka yang mahu bertanyakan soalan juga, boleh mengemukakan soalan anda terus kepada ruangan komen di live saya ini, sama ada di YouTube Lokman Adam ataupun di Facebook page Lokman Nur Adam Official. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan saudara Kahar untuk memulakan soalan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Datuk boleh ulas tentang bukan keputusan mahkamah tetapi Ya. aplikasi tadi itu setelah apa dia punya kebakaran yang boleh berlaku selepas Okey. ini? Pertama sekali saya boleh memutuskan, saya boleh mengatakan bahawa Datuk Seri Najib masih lagi merupakan pesaing ataupun pencabar utama sebagai calon Perdana Menteri yang diguruni oleh semua pihak, sama ada musuh kita atau kawan kita. Seperti mana yang kita sedia maklum, musuh kita nombor satu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, cukup gerun sekiranya Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri semula. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sempat juga menjadi Perdana Menteri dan menggunakan kuasa yang ada di tangan dia untuk mengenakan Datuk Seri Najib dan pimpinan-pimpinan UMNO yang lain. Dan kita juga tidak boleh nafikan bahawa di dalam parti kita juga ada mereka-mereka yang juga mengintai jawatan Perdana Menteri. Lebih-lebih lagi, kalau kita lihat yang amat berhormat Perdana Menteri sekarang pun baru saja 3 bulan. Baru saja 3 bulan menjadi Perdana Menteri. Maka sekiranya Datuk Seri Najib bebas daripada sebarang tuduhan di mahkamah ni, sudah pastilah hayat beliau sebagai Perdana Menteri juga sedikit sebanyak akan terkesan dan menjadi lebih pendek. Jadi saya boleh simpulkan selagi Datuk Seri Najib merupakan seorang yang dianggap sebagai pencabar utama dalam misi menawan kerusi Perdana Menteri, beliau tetap akan dianiaya sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Terutamanya sekiranya pilihan raya lengah diadakan. Satu perkara yang mungkin ramai tak sedar bahawa walaupun kita mengharapkan bila panel 3 hakim, keadaan akan menjadi lebih neutral. Hakim-hakim akan bertindak tanpa sebarang bak kata orang tu, tanpa sebarang campur tangan politik. Tapi daripada penghakiman yang dibuat, bila ada sebutan bahawa Datuk Seri Najib merupakan national embarrassment, memalukan negara, sedangkan dalam masa yang sama tidak pula kita dengar ada orang mempertikaikan bagaimana Datuk Seri Najib sebelum ini boleh diisytiharkan tidak ada kes oleh hakim, oleh Peguam Negara sebelum ni, iaitu Tan Sri Apandi Ali. Kena faham bahawa Tan Sri Apandi Ali tidak menjadikan kes SRC ni sebagai satu kes dengan melakukan pendakwan ke atas Datuk Seri Najib kerana Datuk Seri Najib tidak tahu menahu tentang duit yang dimasukkan ke dalam akaun
beliau yang datangnya daripada sumbangan CSR SRC International. Kena faham contohnya macam saya, seorang kaki tangan kerajaan, jawab awam. Saya luluskan projek untuk kamulah contohnya untuk saudara Alan. 3 tahun selepas tu, tiba-tiba Alan masukkan duit dalam akaun saya tanpa pengetahuan saya. Mungkin Alan jumpa pegawai khas saya apa semua, tanya nombor akaun saya, Alan masukkan dalam. Boleh tak saya didakwa sebagai menerima rasuah? Tak boleh. Tak boleh. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Kalau orang tak percaya, senang je. Itu sebab Datuk Seri Najib, bila dia dituduh dengan tuduhan yang agak berat sebagai seorang Islam, apa cara lain yang kita nak berserah kepada Allah Ta'ala untuk membersihkan nama kita? Nak dapatkan kehakiman yang adil di mahkamah. Macam mana nak dapat kehakiman yang adil di mahkamah? Dalam keadaan kita tahu bahawa Ketua Hakim Negara adalah lantikan Tun Dr. Mahathir, yang dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir, bukan dicadangkan oleh jawatan kuasa kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, tetapi cadangan Tun Dr. Mahathir. Begitu juga dengan Hakim Presiden Mahkamah Rayuan, juga lantikan zaman Tun Dr. Mahathir. Peguam negara kita tengok adalah lantikan Muhyiddin Yassin. Lantikan Muhyiddin Yassin. Kes ini dibawa di zaman Latifah Koya dilantik sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM oleh Tun Dr. Mahathir. Dan kes ini dimulakan oleh peguam kepada Ching Ping dan juga peguam kepada Lim Guan Eng yang diangkat menjadi peguam negara, Tommy Thomas. So bagaimana Datuk Seri Najib yang merupakan musuh politik orang-orang ni semua, musuh politik Mahathir, musuh politik Muhyiddin dan DAP boleh mendapat keadilan? Itu sebab kita minta supaya Perdana Menteri, walaupun kita tahu kuasa yang ada pada dia sangat limited, disebabkan beliau dilantik oleh 114 orang yang sama melantik Muhyiddin Yassin. Jadi kita fahamlah keadaan Perdana Menteri begitu limited dia punya kuasa. Tetapi kita kena betulkan institusi-institusi asas negara ni. Kita tidak payahlah nak komen pasal keputusan hakim tu. Kalau dari segi lantikan yang awal pun kita dah tahu yang lantik ni ialah musuh politik kita. Tak mungkin Datuk Seri Najib boleh dapat satu keadilan. Walaupun saya merasakan mungkin mudah untuk seorang hakim di mahkamah komersial dibawa masuk mengadili kes Datuk Seri Najib di mahkamah tinggi, buat kali pertama mengadili kes jenayah, tak ada experience, tiba-tiba ambil kes berprofil tinggi, mungkin seorang mereka boleh berkompromi. Tapi kali ni 3 orang mungkin susah nak dikompromi. Tetapi bila mana ada bukti kukuh 715 juta ringgit diterima secara beransur-ansur oleh keluarga Zeti Akhtar Aziz melalui akaun suami dia Taufik Aiman dan anak dia Aziz Taufik, begitu juga dengan partner dia Samuel Goh. Daripada 715 juta ni, SPRM pula 19 hari bulan 19 bulan November mendedahkan bahawa 66 juta sudah pun dirampas, dibekukan oleh pihak berkuasa Singapura dan dibawa balik. Persoalan yang sepatutnya kita bangkitkan ialah betul ke Datuk Seri Najib memalukan negara? Ataupun orang yang melindungi penjenayah-penjenayah yang sapu sampai 715 juta ini yang patut rasa malu? Kerana dia membiarkan keluarga Zeti dilepaskan, membiarkan Nur Muhammad Yaakob yang menerima 85 juta ringgit. Dan ada pihak-pihak yang tak faham
tentang isu ini mengatakan ini kes 1MDB. Saya nak beritahu Mak Nur Yaakob terlibat dalam urusan memberikan, sebab dia ditugaskan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak pada ketika itu untuk meneliti sama ada SRC International layak untuk mendapat pinjaman daripada KUAP. Dan dia mendapat habuan daripada Jolo. Tan Sri Zeti sudah ada hubungan, suami dia ada hubungan dengan Jolo semenjak 2007, sebelum Datuk Seri Najib mengenali Jolo. 2007. Apatah lagi, hari ini lagi terang dan jelas. Awal-awal kita kalah, saya dah cakap, ada kemungkinan besar Nik Faisal digunakan oleh Jolo untuk menganiaya Datuk Seri Najib. Dan sekarang dah terbukti. Bila kita tengok SPRM, SPRM mendedahkan 85 juta ringgit. Itu yang dibekukan. Duit Nik Faisal telah dibawa kembali ke negara ni. Jadi kita tak payah cerita tentang Datuk Seri Najib. Bagi saya sebagai seorang umat Islam, bila Datuk Seri Najib melafazkan sumpah dengan kalimah wallahi wabillahi watallahi, saya bersumpah dengan nama Allah bahawa saya tidak tahu menahu duit sebanyak 42 juta ringgit ini dimasukkan ke dalam akaun peribadi saya. Akaun ni ialah akaun nama Datuk Seri Najib, akaun peribadi, tetapi ianya adalah akaun amanah yang Nik Faisal sendiri jaga. Dan yang si Zeti dan Nik Faisal ini, Nik Faisal ini ialah CEO SRC International. Sebagai CEO SRC International yang tahu undang-undang perbankan, yang tahu tentang banyak selok-belok perbankan, takkan dia tak tahu 3 tahun yang lalu. Ini pun boleh dipertikaikan, tapi tak apa, ini urusan mahkamah, kita tak mencampur. Kan? Patutnya kalau kita terima rasuah, kita dah lulus kan, kita terus dapat rasuah tu. Betul. Ini kita terima 3 tahun selepas tu. Dan Datuk Seri Najib dah clear dari segi sudut hukum Islam. Dia dah clear. Dia tak pernah pun tahu duit ni masuk, tak pernah mengarahkan atau suruh sesiapa masukkan duit ni. Bagi saya sebagai orang Islam, saya percaya Datuk Seri Najib. Kan? Cuma yang saya nak pertikaikan, siapa sebenarnya yang memalukan negara? Siapa sebenarnya yang berkomplot dengan musuh-musuh negara, berkomplot dengan pihak DOJ Amerika, membiayai Clinton Foundation, menaja 10 juta US dollar, dan kemudian Hillary Clinton mengarahkan pula sahabat baik dia Loretta Lynch untuk mengumumkan saman DOJ ke atas Lau Teck Joe, Kadim Al-Qubaisi, Muhammad Al-Badawi, Reza Aziz, hanya untuk mencemar nama Datuk Seri Najib. Sekarang baru kita tahu bahawa Malaysian official number 1 bukan Datuk Seri Najib, sebenarnya orang perempuan, seorang wanita, bukan orang lain daripada SRC, daripada YMDB. Baru kita tahu. Apa jadi dengan barang-barang 17 barang yang nak dirampas? Last kali barang yang nak dirampas tu pun Mahathir dah jual dah kepada kroni dia, Genting. Kapal Equanimity. Jolo beli 250 juta US dollar, dia jual 126 juta US dollar. Half price. Kenapa tidak ada sebarang tindakan ke atas Zeti? Yang ini yang kita nak tahu. Adakah kerana Zeti terlibat daripada awal tahun 2015 lagi, kantoi, yang melibatkan Tan Sri yang telah pun bersekongkol melakukan konspirasi termasuk Gani Patail dan ramai lagi untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib, yang menyebabkan sehari sebelum perancangan mereka itu dilaksanakan, iaitu Tan Sri Muhyiddin yang bersekongkol sepatutnya mengemukakan kertas pertuduhan ke atas Datuk Seri Najib dan meminta Datuk Seri Najib letak jawatan. Kalau Datuk Seri Najib tidak letak jawatan pada Julai 2015 itu, pada hari Rabu, maka polis sudah bersedia untuk menangkap Datuk Seri Najib pada ketika itu. Itu Gani Patail, Muhyiddin Yassin punya perancangan.
Itu sebabnya sehari sebelum berlakunya, saya boleh kata itu sebagai kudeta. Sebelum berlakunya rampasan kuasa itu, Muhyiddin Yassin telah digugurkan daripada kabinet. Bila berlakunya kabinet reshuffle, Datuk Seri Najib melantik Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri yang baru. Yang ini sepatutnya kita tanya, kenapa Nik Faisal yang masukkan duit ni tak diambil pun keterangan dia, tak didakwa pun di mahkamah. Sedangkan saya nak beritahu bahawa pihak berkuasa Singapura telah memaklumkan Bank Negara pada tahun 2015. Maknanya Zeti dah tahu tentang penglibatan duit yang dirampas di dalam akaun suami dia. 2019, sekali lagi pihak berkuasa Singapura memberitahu kepada Bank Negara. Maknanya Samsia, Governor Bank Negara sekarang ini, terlibat melindungi Zeti. Kenapa tidak ada sebarang tindakan undang-undang? Tidak ada tangkapan dibuat ke atas Samsia, tidak ada tangkapan dibuat ke atas Zeti, Taufik Aiman, anak dia Aziz Taufik, Nik Faisal. Begitu juga dengan Nur Muhammad Yaakob. Dan macam mana the main culprit, Jolo, sampai sekarang, yang berubah-ubah, sekejap jadi beruang, jalan macam seladang, sampai sekarang tak tahu macam mana rupa dia. Mungkin dah pakai tudung, labuh agaknya. Ini persoalan yang sebenarnya memalukan negara kita ni. Sebab satu dunia sudah tahu. Satu dunia dah tahu tentang benda ni. Satu dunia dah tahu ada new evidence. Ada orang tanya saya, kenapa sekarang baru kita nak keluarkan evidence ini? Yalah, sekarang baru kita tahu nama-nama tertentu. Kita ucap terima kasih kepada pihak SPRM. Walaupun mungkin dia keluarkan benda tu sehari sebelum pilihan raya untuk menunjukkan, nak mengingatkan orang di Melaka tentang kes YMDB dengan harapan ianya akan membuat undi BN merosot. Tetapi Alhamdulillah, bila dia kata 85 juta ambil daripada akaun Nik Faisal, 66 juta daripada akaun suami Zeti Atta Aziz, Alhamdulillah terbongkar. Itu belum lagi nak beritahu ni, Peguam Datuk Seri Najib telah meminta, sebab Peguam Robert Ng di Amerika telah pun mengesahkan bahawa Tim Lesner telah mendedahkan 100 nama pegawai-pegawai 1MDB, pegawai-pegawai kerajaan yang menerima rasuah daripada Goldman Sachs. Goldman Sachs telah pun membayar lebih 16 bilion kepada kerajaan Malaysia. Yang diorang bawa balik tu sebahagiannya daripada Goldman Sachs. So Tim Lesner dah bagi senarai siapa yang dirasuah. Bila tu? Kita minta masa settlement dengan DOJ, dengan kerajaan Malaysia, kita minta supaya DOJ bagi. DOJ tak nak bagi, mereka tak nak bagi. Sepatutnya kerajaan Muhyiddin Yassin, kalau dia nak tahu siapa sebenarnya 100 orang itu yang menerima habuan, dia boleh minta kerajaan Amerika memberi kita senarai tersebut. Tetapi nak buat apa dia minta? Taufik Aiman ialah kroni kepada Muhyiddin. Zeti adalah sebahagian daripada konspirasi Muhyiddin untuk menjatuhkan Najib. Sebahagian daripada konspirasi Mahathir untuk menjatuhkan Najib. They are part of their team. That's why bila mereka berjaya memerintah, manusia korup nama Zeti ini diangkat menjadi Council of Eminent Person bersama dengan Tun Daim. Itu sebab masa PH memerintah lebih kurang berapa bulan? 22 bulan. Menara Ilham tempat Daim tu dah jadi macam pejabat Zeti. Apa dia buat kat situ? Belum lagi kita korek satu persatu. Dia duduk situ buat kerja, cari job untuk Daim.
Dan manusia korup ini bukan hanya diangkat menjadi President of Eminent Person dan menjadi Council of Eminent Person, dia diangkat menjadi pengurusi permodalan usahawan berhad. Permodalan nasional berhad, PNB. Dan kemudian pergi ke Saint Dabi. Cuba bayangkan. Habis kita punya Itu sebab ada pernah kita dengar Mahathir komen. Ada dengar dia komen kata Najib rasuah, Najib lah orang tertuduh yang paling dapat keistimewaan. Sebenarnya manusia yang paling istimewa di Malaysia ini ialah Mahathir. Sebab dia maki Najib macam-macam pun, satu apa pun Najib tak sentuh dia. Anak dia buat insider trading, sepatutnya boleh didakwa oleh Security Commission. Satu apa tindakan tak diambil. Anak dia menjadi bilioner dengan merembat semua projek-projek kerajaan, termasuklah pembinaan KLCC dan sebagainya, pembinaan Sepang Circuit Formula 1, KLIA dan sebagainya. Satu apa pun tindakan tak diambil. Bila PH memerintah, anak dia dapat, Opcom dapat projek dengan TM, lepas tu Petron dapat supply diesel, petrol kepada kerajaan. Kemudian sebelum dia pencen lagi, dapat lagi 21.6 juta gentian optik 5G, Opcom juga dapat. Satu apa tindakan tak diambil. bila nak bagi dia orang kaya. Kalau kita ni jenis pendendam macam bangkai-bangkai bernyawa ni, cuba bayangkan apa jadi dengan Malaysia ni. Tetapi mereka tergamak buat sampai ke tahap begini. Itulah amat menyedihkan. Amat menyedihkan. Saya amat sedihlah melihat keadaan ini. Kerana hari ini orang yang betul-betul penjenayah, yang bersekongkol dengan Jolo, langsung tak diambil tindakan, dilepaskan. Manusia macam Amhari dengan yang lain-lain yang menjadi saksi pihak pendakwaan, yang dah terang-terang korup. Saya report, saya yang kena 1 bulan penjara. Dia orang semua lepas. Jadi sampai bila law of the jungle ini akan berterusan? Ubah parlimen. Yang ini sewajarnya difikir dengan semasak-masaknya oleh pihak-pihak yang menganggap bahawa beban kesalahan hari ini berada di tangan Datuk Seri Najib. Saya nak beritahu, dengan melakukan penganiayaan ke atas Datuk Seri Najib hari ini, aura dia sebagai bakal Perdana Menteri lagi hebat daripada dulu. Amin ya Rabbal. Kena ingat, kamu boleh merancang, tetapi Allah Ta'ala juga merancang. Dan perancangan Allah Ta'ala itu Baik. lebih hebat daripada segala bentuk perancangan. Dia kalah di Mahkamah Rayuan, dia dapat stay of execution dan stay of sentence. Maknanya saya nampak benda tu bila Tan Sri Syafiq meminta dengan mahkamah grant supaya kedudukan Datuk Seri Najib sebagai ahli parlimen kekal. Maknanya apa? Maknanya selagi belum ada keputusan di Mahkamah Persekutuan, dia masih boleh bertanding pilihan raya dan masih lagi boleh jadi Perdana Menteri. Jangan lupa. Jadi kalau siapa yang nak tapau beg dia pindah ke luar negara, boleh laku daripada sekarang. Amin. Marina ke, Mozani ke, Mukris ke, sebelum ni pun dia dah buat, dia dah pindahkan sikit-sikit. Tak sangka boleh tiba-tiba menang. Sebelum pilihan raya dulu dia dah buat dah. Sekarang dah boleh packing balik. InsyaAllah. Sebab lagi teruk dia aniaya Datuk Seri Najib ni, lagi besar kemenangan yang akan diperolehi oleh Barisan Nasional. InsyaAllah. Jadi itu ulasan saya lah, tentang, bukan pasal keputusan mahkamah. Keputusan mahkamah kita tak boleh nak ulas. Yang kita boleh ulas ialah kenapa sehingga hari ini penjenayah yang lebih besar, yang dapat 715 juta,
dilepaskan. Yang dapat 85 juta baki duit dia dilepaskan. Yang seorang lagi, Nur Muhammad Yaakob pun dilepaskan. Apa sudah jadi? Dan orang yang dapat berbilion-bilion ringgit daripada penyelewengan dan penipuan ni, yang merancang, yang mengatur pegawai M-Bank, yang mengatur pegawai 1MDB supaya mengikut kehendak dia, jolo, sampai sekarang tak dibawa balik untuk didakwa di mahkamah. Datuk Seri Najib pula nak disumbat ke dalam penjara. Kan? Tidak adil. Itu je. Tidak adil. Okey, ada soalan lain? Peguam Datuk Seri Najib akan merayuan ke apa untuk apa? Ya, Mahkamah akan merayu di Mahkamah Persekutuan. Jadi, Dan kena ingat, ni geng-geng Anwar Ibrahim ni pun boleh tahan juga. Kan? Kalaupun Datuk Seri Najib kalah di Mahkamah Persekutuan, kita tahu, selagi tidak ada tukar ketua hakim negara, letak orang yang neutral, letak peguam negara orang yang neutral, tak ada mereka-mereka yang lantikan orang-orang politik yang musuh parti kita ni, tak ditukar, belum tentu kita boleh menang di Mahkamah Persekutuan. Tetapi kena ingat satu, kalau Anwar Ibrahim yang dah disahkan sebagai peliwat negara pun boleh dapat pengampunan diraja, takkanlah yang di-Pertuan Agong ni dan Majlis Pengampunan Diraja tak boleh mempertimbangkan Datuk Seri Najib ini diberikan pengampunan. Kalau dah sampai ke Mahkamah Persekutuan pun gagal dapat keadilan. Dia kena dijatuhkan hukuman di persekutuan, baru boleh. Jadi geng-geng Anwar Ibrahim ni jangan cakap lebih-lebih. Aku tembak bos kau, baru kau tahu. Bahawa kau tetap peliwat negara, cuma peliwat yang dah diampunkan. Betul. Jangan celupar sangat mulut. Jadi tu, bolehkah Jadi tu. peguam Datuk Seri Najib, contoh nama-nama yang disebut, Taufik Aiman, JT, Mahathir dan lain tu dari segi sudut perundangannya, mereka ni boleh dijadikan sebagai bahan saksi ke ataupun kerana ada... Tak, bagi saya simple. Ini bukan mistrial lagi ni. Bila pihak berkuasa Singapura dan begitu juga dengan SPRM mengesahkan bahawa maklumat ini sudah diperolehi daripada tahun 2015, kemudian 2019 sekali lagi diberitahu. Ketika kes ini dibicarakan, maknanya sudah ada mistrial. Sudah ada pihak yang menyembunyikan maklumat. Maknanya Tommy Thomas, maknanya Latifah Koya, Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin, Menteri Dalam Negeri, Lim Guan Eng, semua boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Yang sepatutnya dihadapkan. Sebab mereka melindungi maklumat tentang kebenaran kes ini. So mereka boleh jadikan bahan saksi. Boleh. Dan kita juga akan siasat juga. Kita akan siasat juga kenapa tergopoh gapah bukti ini nak ditolak. Kita boleh tubuh satu siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja terhadap institusi kehakiman yang Datuk Seri Ismail Sabri sudah pun umumkan. Alhamdulillah. Dia Dia umumkan untuk siasat dakwaan Tommy Thomas tentang berlakunya campur tangan politik. Maka kalau betul lah berlaku campur tangan politik, kan? Maka sekali dengan hakim-hakim kes ini akan disiasat. Alhamdulillah. Eloklah macam tu. Itulah yang rakyat harapkan tu. Ya. Okay, jadi jangan lemah semangat. Jangan lemah semangat. Lagi teruk dia orang aniaya kita, lagi tinggi makam Datuk Seri Najib ni akan diangkat oleh Allah SWT. Amin. Okey. Soalan seterusnya tu. Ya. Tadi Datuk tentang Nur Muhammad Yaakob ni kan. Kalau tak silap saya dulu kes forex ni yang dibawa dalam RCI. Ya, kan? dia terlibat. Dia terlibat. Keputusan RSM menyatakan beliau yang menyebabkan Betul. kerugian forex. Bukan setakat dia terlibat dalam menyebabkan negara berada dalam
Ini yang betul-betul dipanggil national embarrassment. Yes. Masuk dalam pasaran forex, hilang 31.5 bilion. Mula-mula kita ingat hilang 10 bilion. Bila kita buat RCI, baru tahu rupa-rupanya 31.5 bilion. Jadi Belum lagi kes Mamiko, belum lagi kes Perwajah Steel, belum lagi kes semua jenis pembohongan, pembunuhan. Jangan lupa tu. Jangan lupa Jalil dekat Hong Kong kena bunuh. Semua tu skandal BMF dan sebagainya. Zaman Mahathir. Semua kita boleh buka balik. Sebab sebelum ni Datuk Seri Najib tak sampai hati. Betul, setuju. Belum tentu orang yang selepas ni Adalah Najib yang sama. adalah Najib yang sama. Ataupun orang yang selepas ni akan berdiam diri di atas penganiayaan kezaliman yang dilakukan oleh orang tua puaka ni. Kan? Bila kes Najib ni juga, nama dia pula timbul lagi. Ya, Kan? betul. Sebab tu soalannya sekarang ni, apa istimewanya Nur Muhammad Yaakob ni sampai kalau diikutkan Istimewanya Nur Muhammad Yaakob, kalau Nur Muhammad Yaakob, kalau Zeti diheret ke mahkamah, kalau Nik Faisal diheret ke mahkamah, dah tentulah Mahathir yang Khalid. akan ke dalam Hadis. bukan setakat Jolo. Kan? Bapak Jolo tu ialah merupakan kroni Mahathir. So nampak tak connection dia? Last kali tangan siapa di belakang? Mahathir. Mastermind. Mahathir yang gunakan Zeti, Mahathir yang gunakan Mak Nur Muhammad Yaakob, Mahathir yang gunakan Jolo. Semua dia. Rasuah Loretta Lynch kat US tu. Clinton Foundation. Clinton Foundation. Cuba bayangkan barang kes dia boleh jual. Harga-harga. Macam mana kita nak dapat keadilan sedangkan barang kes dah dijual? Kan? Mula-mula dia katalah nak kena servis 2.1 juta. Terintip. Lepas tu tiba-tiba dia bawa pergi Langkawi. Kita tanya macam mana kapal ni boleh ada di Langkawi, ni barang rampasan. Dia kata kena dibawa bersiap-siap bagi mengelakkan teritip hinggap di badan kapal. Teritip kepala bapak dia. Tahu-tahu gaib. Aduh. Okey, kau jangan gegar ni. Sorry. Okey. Okey, Datuk, andai katalah Ya. hari 15 ni tak lama lagi. Datuk Seri Najib masih layak untuk bertanding. Di kawasan dia lah. Ya, betul. Ditakdirkan ini kuasa Allah Ta'ala Ya. menang. Okay. Dan BN memerintah. Ya. Okay. Dan kes ni masih lagi dalam proses kan. Katalah ini ayat andaian. Datuk Seri Najib diangkat menjadi Perdana Menteri. Ya. Dengan kes yang masih lagi ni. Apa kemungkinan baca politik senario yang Datuk rasa Soalan bagus. Dia kalau kita dah memerintah semula, kita memerintah mengikut acuan kita sendiri. BN memerintah dan BN menguasai kerajaan. Maka kita boleh memerintah mengikut acuan kita sendiri. Maka kita boleh hentikan semua pendakwaan terpilih. Faham tak? Kita akan berhentikan semua pendakwaan penganiayaan terhadap semua pihak. Jangan orang UMNO je yang kes dia dibuang. Tak boleh. Kita teliti semua sekali. Make sure we have a fair trial for everybody. Tapi di ketika itu, Ya. pada ketika sekarang Datuk Seri Najib adalah mantan Perdana Menteri. Ya. Tapi pada waktu itu nanti beliau adalah Perdana Menteri. Katalah sesangat. Katakan. Tetapi proses ni mahkamah masih berjalan. Tak semestinya Datuk Seri Najib akan terus jadi Perdana Menteri. Andaianlah kita nak tengok UMNO ada banyak lagi. Ada banyak kandidat sebagai calon Perdana Menteri. Presiden UMNO dah tentu calon Perdana Menteri yang pertama. Timbalan Presiden sekarang tak boleh jadi Perdana Menteri. Tapi lepas pilihan raya dia akan jadi ahli Parlimen Rembau. Dia juga boleh jadi calon Perdana Menteri. Jangan ingat naik Presiden je boleh jadi calon Perdana Menteri. Kan? Kena bersyukurlah. Kena bersyukur. Kerana keadaan mengangkat kita. Jadi jangan kita lupa diri cepat. Jangan kita lupa bahawa walaupun apa kita buat untuk menyekat seseorang itu daripada diselamatkan daripada penganiayaan, kita mungkin fikir kita akan ada lebih masa. Tapi
kalau kerja Allah Ta'ala ni mungkin masa kita akan jadi lebih singkat. Kena ingat. Aku faham keadaan dia baru 3 bulan menjadi Perdana Menteri. Kan? Siapa yang nak letak jawatan? Betul tak? Tetapi dia tidak boleh membiarkan zaman dia jadi Perdana Menteri, penganiayaan dilakukan. Biar 1000 orang yang berdosa, bersalah dibebaskan oleh mahkamah. Tapi jangan sampai seorang yang tak bersalah dimasukkan ke dalam penjara. Itu sepatutnya. Sebagai seorang peguam, dia lebih tahu. Bagaimana mungkin tidak ada keadilan diberikan bila mana kita dah tahu lama dah. Okay? Sekarang kita boleh cakap. Okay? Muhyiddin memang takkan dapatkan 100 nama yang menerima rasuah daripada tim Lesnar. Ismail boleh. Tapi hari ini Perdana Menteri kita Ismail Sabri daripada UMNO. Kenapa dia tidak mahu meminta daripada DOJ untuk menyerahkan senarai tersebut? Adakah kerana risau tidak ada nama Datuk Seri Najib di dalam senarai tersebut? Sebab peguam Robert mengatakan kalau senarai ini didedahkan, maka ianya akan membersihkan Datuk Seri Najib. Kerana semua orang yang menerima rasuah daripada tim Lesnar ini adalah sebahagian daripada konspirasi yang bersekongkol dengan apa ni, dengan Jolo untuk melakukan penyelewengan ke atas wang MDB. Kalau saya lah jadi Perdana Menteri, saya nak pastikan bahawa di zaman pemerintahan saya sistem perundangan berjalan mengikut rule of law, not law of the jungle. Saya akan pastikan bahawa tidak ada seorang pun insan tak anyaya. Apatah lagi kalau senarai itu dah ada. Senarai itu dah ada. Keluarga Malaysia. Minta saja. Aspirasi keluarga Malaysia tu. Yalah, yang tak boleh dia yang ahli penting keluarga. nak pastikan keluarga Malaysia tu betul. Kan? Kan? Kita kena buat juga perancangan keluarga. Yes. Kan? Family planning. Family planning. Apa komen Datuk berkaitan tentang pilihan raya yang di ramai akaubi ini melalui saya punya pengamatan, kebanyakan akaubi mahukan biarin dilakukan sesegera mungkin tu, seawal bulan 3 sebelum kita berpuasa tu. Komen sikit tu. Dia macam ni lah. Macam ni lah. Macam saya cakap. Sebenarnya nyawa UMNO ni belum tentu lagi. Kalau berlaku pilihan raya, maknanya parlimen dibubarkan sebelum 15 Januari tahun depan. Maka daftar pemilih yang akan digunakan ialah daftar pemilih tanpa undi 18. Okey. Kalau ikut bacaan senario politik hari ini, BN anytime boleh menang besar. Amin. Kalau ikut bacaan politik hari ini. Tetapi kalau selepas daripada 15, kerana mungkin Perdana Menteri kita ialah baru 3 bulan, takkan kita nak suruh dia letak jawatan sekarang? Takkan kita nak suruh dia bubar parlimen? Kan? Parti suruh pun dia buat dek je. Betul tak? Jadi dia nak lagi 7 bulan. Memang boleh, tak ada masalah dia nak sampai bulan Julai. Tetapi harga yang perlu dibayar oleh UMNO ialah UMNO terpaksa mengambil risiko masuk pilihan raya dengan ketidaktentuan. Kita tak cakap undi 18 ke atas ni semua tidak memihak pada kita. Kalau ikut peti undi di Melaka, ramai juga orang muda bersama dengan kita, kan? Tetapi tidak ada assurance, tidak ada kepastian bahawa benda yang sama boleh berlaku dalam pilihan raya umum. Tambahan pula ada beberapa puaka di dalam kerajaan ini, kan, yang kerap membuat statement-statement yang menyebabkan rakyat marah. Contoh macam KJ, Syahidan Kasim, membuat rakyat marah. Jadi ini juga akan memberi kesan jangka panjang dengan kenaikan harga barang yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu.
kalau kita lambat tangani ni, dalam keadaan mereka yang berada di MITI pun orang bersatu, mereka yang berada di KPDNKK pun orang bersatu, mereka yang duduk di Kementerian Pertanian pun orang bersatu, kita tak banyak benda yang kita boleh nak campur tangan. Tak boleh. Macam mana? Adakah kita boleh memberikan impression yang bagus terhadap Barisan Nasional? Lagi 7 bulan kita menjadi Perdana Menteri. Lagi 7 bulan kita menjadi kerajaan. Belum tentu. Jadi kalau Ismail Sabri betul-betul sayangkan parti, dia kena bubar parlimen sesegera mungkin. Sebaik-baiknya kalau ikut kehendak Presiden parti, hujung tahun ni, selewat-lewatnya mestilah paling lewat 15 hari bulan Januari, supaya daftar pemilih 1 hari sebelum hari pembubaran parlimen itu diguna pakai. Baru kita boleh agak, kita boleh pastikan kemenangan kita. Tapi kalau masuk yang lagi 7 juta orang ini, dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam ni. Kita tak pasti. Dia ada kepastian. Tak ada kepastian. Datuk, untuk makluman Datuk hari ni, Ya. Datuk yang paling tinggi 7,000 tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kata-kata memang sokong lah. Ubah parlimen, ubah parlimen, ubah parlimen. Ini Tok, ni rakyat punya keluhan ni Tok. Ya. Cuma kalau Perdana Menteri kita ni mendengar, dia boleh letak kepentingan dia untuk menjaga kedudukan dia sebagai Perdana Menteri ke tepi sekejap, tak mustahil lepas pilihan raya kita boleh angkat dia balik menjadi Perdana Menteri. Itu yang kita nak. Tak kita mustahil, cakap. tak ada masalah. Tak Kalau dia bersama dengan parti, kenapa kita nak tolak dia? betul. Dia boleh jadi PM lagi. Tok. Dia boleh jadi PM sementara menunggu kes Datuk Seri Najib selesai, sementara menunggu kes Datuk Zahid selesai. Yes. Betul tak? Tapi kalau dia ikut kata Mahat Muhyiddin, contohnya dalam kes ni, kita bukan tak tahu. Habis kita tu. Bukan kita tak tahu Muhyiddin ugut nak tarik. Tekan je lah. Betul tak? Kalau Muhyiddin ugut nak tarik sokongan, biarkan. Betul tak? Betul. Setuju. Tapi kalau kita tunduk dengan Muhyiddin, maknanya kita pun tak nak parlimen dibubarkan. Orang kat bawah bukan bodoh. We can read his mind. Orang kat bawah bukan bodoh. Itu sebab kita haraplah, kita harap Perdana Menteri kita ni fikir tentang masa depan parti sikit, jadilah. Saya tahu dia nak ukhuwah dengan PAS, dengan Bersatu ni berkekalan. Saya tahu bahawa Perdana Menteri kita ni mengharapkan supaya pemilihan parti diadakan sebelum pilihan raya. Bersatu pun mengharapkan pemilihan parti berlaku sebelum pilihan raya. Sebab kalau pemilihan parti berlaku sebelum pilihan raya, Datuk Seri Ismail Sabri boleh jadi Presiden UMNO, maka Datuk Seri Ismail Sabri boleh mempengaruhi perwakilan UMNO supaya bersetuju UMNO bekerjasama dengan Bersatu dan juga PAS dalam pilihan raya akan datang. Kita bukan bodoh untuk baca benda yang mudah ni. Kita faham. Tetapi jangan ingat dengan menganiaya orang macam Datuk Seri Najib, dengan 24 ni mungkin Datuk Seri Zahid pula akan ada prima facie. Dengan menganiaya orang-orang yang boleh jadi saingan ini akan menyebabkan dia lebih kuat. Tidak. Lagi hancur nanti. Kita dah bagi nasihat pada orang-orang dia sebelum benda ni semua berlaku. Kita nak cuba elakkan daripada sebarang peperangan keluarga berlaku. Tapi kalau dia lebih sayang kepada rakan-rakan Bersatu, lebih sayang kepada orang-orang yang berkiblatkan Muhyiddin Yassin, kita tak boleh buat apa-apa. Bukankah itu mengingkari suara akar umum? Dia dalam erti kata lain, we will do whatever we need to do to take care of this party. Kita tak akan biarkan parti ni dibangsatkan oleh Muhyiddin sekali lagi. Cukuplah. Cukup. Berapa kali kita nak kena kelentong, nak kena bully dengan Muhyiddin?
Nak angkat dia balik jadi Perdana Menteri. Ui, na'udzubillah min zalik. Jauh kalah. Kena ingat, sekarang mungkin dia kata, okey, kita bagi Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Lepas pilihan raya, kalau dia menang 40 kursi, kau boleh halang dia daripada dia tak jadi Perdana Menteri? Dia menang 13 kursi pun, dalam Pakatan Harapan dia jadi Perdana Menteri. Daripada 13 kursi tu, dia bawa lagi 6 kursi, bentuk kerajaan Perikatan Nasional. Dia jadi Perdana Menteri walaupun kita ada 42 kursi. Cuba bayangkan kalau dia ada 40 kursi. Kalau kita tak bagi kursi Perdana Menteri pada dia, dia bawa lagi MP-MP yang dia menang menggunakan kekuatan UMNO pergi ke Pakatan Harapan dan dia akan jadi Perdana Menteri juga. Kena ingat ni. Kena patuk ular, biar sekali je. Kalau kena patuk ular di tempat yang sama 2 kali, berat. Okey. Soalan lain? Saya rasa Datuk dah ulas banyak. Sekejap. Saya pergi toilet. Ustaz, mai sekejap. Ustaz selingan sikit. Saya nak pergi bilik air sekejap. Silakan Ustaz. Iklan ni iklan eh. Dalam kejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Datuk nak buang air, kita bicara sikit tentang kesihatan mula. Alhamdulillah, COVID-19 dah 2 tahun lebih. Semua manusia tengah susah dengan COVID. Kita pun dah lama jual madu sumai Habardus Sauda. Alhamdulillah ramai dapat sihat dengan madu sumai ini yang dijual di Jum Sate KL ni. Tapi sekarang ini ada satu produk yang terbaru sekali, kita keluarkan beberapa produk barulah kan. Jadi produk-produk ini saya akan tunjuk dan elan sajalah, nak cerita panjang pun tak sempat. Cuma saya kenalkan produk-produk, dia produk yang menarik jugalah, produk untuk kaum lelaki kan, dan produk untuk kaum wanita. Biasanya madu yang semua ini semua boleh makan. Tapi yang baru-baru keluar, tonton tengok ini madu Ali Ginseng. Gambar macam harimau. Yang ini kalau makan hari harimau insya-Allah. Jadi produk ini madu Ali Ginseng untuk kaum lelaki dicampur dengan tambahan tongkat ali dan ginseng, sama macam sumek tapi dia ada tambah herba untuk kaum lelaki. Jadi memang terbaik untuk orang lelaki yang ini. Dan untuk wanita pun kita dah buat juga madu Fatimah Manja, lebih pada kecantikan dan kulit akan lebih cerah dan menjaga bulanan wanita dan sebagainya. Jadi yang ini madu Fatimah Manja untuk kaum wanita. Tapi jangan order dulu sebab barang tak sampai sini lagi. Mungkin hari Sabtu kita dah ada stok di sini, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan kalau nak boleh dapat di Zoom Sate KL hari Sabtu baru ada produk yang untuk lelaki dan wanita. Madu Ali Ginseng dengan madu Fatimah Manja. Jadi ini yang penting sekali ya, produk. Lepas tu pada orang kencing manis, banyak orang telefon tanya kencing manis. Saya dah buat hari tu cuka buah-buahan bagus untuk kencing manis. Tapi semua tanya macam mana nak makan. Masam sangat, tak boleh lah, tak boleh lah, susah sangat lah. Jadi saya cakap kalau dah tambah gula dah tak jadi apa. Tapi ada satu produk saya buat, honey spray. Dia super sugar, buat daripada stevia, nano sugar dengan stevia. Tapi madu tu madu ekstrak lah. Okey. Dato', jadi ini adalah honey spray yang Dato' dah sampai. Jadi saya tak sempat nak cerita panjang, cuma saya nak bagi tahu juga tuan-tuan, produk ini sangat-sangat membantu pada orang kencing manis, Dato'. Sebab dia macam botol kecil 50 ml, tapi seolah-olah 20 hingga 30 kilo gula ada dalam poket. Macam gedung gula pula ni. Satu kali spray, campur stevia, campur nano sugar yang teknologi nano. Gula yang dia ni kan, yang biasanya farmasi jual nano sugar tapi mahal. Yang ini RM50
tetapi boleh amalkan 5-6 bulan sebab di alam ini 5 hingga 600 spray. Satu kali spray, satu cawan sudah manis. Ya. Macam satu kali kunduri, kalau kunduri kahwin 500 orang cukup satu botol je. Alan beli satu kan? Alan beli satu. Okey. Jadi sekarang ini Okey, cerita dia madu yang itu spray satu kali terus jadi manis. Jadi cuka ni buah-buahan dah tak ada masalah. Gula tak boleh campur untuk turunkan gizi manis. Terbaik. Tapi kalau campur dengan nano sugar ini kan yang honey spray, insyaallah gula pun dalam badan turun dan dia mengawal gula. Jadi bukan saja orang gizi manis, semua manusia perlu kawal gula sebenarnya. Sebab bila ada gula banyak, ada yang tanya penyakit kencing kawan ada tak? itu Ada ubat tak Ustaz? Ubat untuk penyakit kencing kawan. Itu kena belajar dengan Dr. Muhammad. Aduh. Okay, Bro, beli benda ni bro, terbaik bro, terbaik. Jadi untuk kencing kawan kita tak ada, kita jual kencing manis je. Okey. Tapi kalau kencing manis terus sangat, yang Datuk selalu cakap Okey, ada soalan tambahan ke? Habis? Satu kabur balik. Ada soalan daripada ni? Daripada netizen. netizen? Okey. Okey. Alright. Jadi insyaAllah kalau... Kita tengah dengar ni Ustaz. Okey, tadi tuan-tuan kalau nak order produk-produk ini kan ada di Zoom. 013 boleh ambil 013-4100-564 013-4100-564. Okey. Okey Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Okey, Alright. alhamdulillah. Nasib baik Ustaz ada cover. Okey, soalan. Kita tanya orang Singapura boleh tak? Tanya orang Singapura. Apa orang Singapura nak cakap apa? Ya, Ya. agak-agak jaga telefon dia ada live ni. Penyakit kencing kawan ramai dalam UMNO. Betul lah. Itulah kadang-kadang kita sedih juga kan tuan-tuan Kita ingat kawan-kawan kita ni setia. Tapi kalau boleh kita elaklah daripada perpecahan dalaman kan. Semua dah besar panjang kan. Semua dah tahu implikasi-implikasinya. Last sekali yang akan mendapat nama tak baik parti. Jadi elakkanlah daripada berlaku benda-benda yang macam ni semua. Okey, silakan Lan. Tak dia terputus tu. Cakap dulu tu. Okey, ni nak sambung cerita politik ni. Ramai orang tengah tunggu cerita politik. Okey. Apa komen Datuk tentang arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri secara bertulis dan sokongan tetapi tidak didengari dan tidak dilayani oleh Menteri-Menteri BBBM? Contoh. Itu saya kena kaji lah. Betul sahih ke tak sahih lah. Tak apa, ada dah nanti saya buka cerita lah. Saya buat live sendiri, saya cerita bersama. Okey. Kau buat live sendiri, kau cerita Aku bersama. balun Datuk. Geram lah aku tengok. Okey, ada soalan lain? Tak ada Okey, kita ucap jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Kita doakan semoga Datuk Seri Najib Tun Razak akan diberikan ketabahan, diberikan kekuatan untuk berhadapan dengan segala bentuk pancaroba. Tuan-tuan, orang yang ada aura ni macam ni lah kan. Selagi mana dia boleh memberi saingan kepada semua pihak, baik musuh, baik kawan kan, selagi itulah beliau akan terus ditindas, dianiaya. Tetapi yakinlah tuan-tuan, Allah Ta'ala pasti akan memberikan keadilan pada beliau insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.